Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas segala yang telah dilimpahkan ke atas kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya, insya-Allah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur diberikan kekuatan untuk kita solat maghrib secara berjemaah, dan sementara menunggunya waktu isyak, kita duduk sebentar beriman sejenak dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kefahaman dan juga melimpahkan rahmat kasih sayangnya di atas majlis ilmu yang kita ruangkan pada malam ini, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mengaplikasikan ilmu-ilmu Islam yang kita pelajari dalam siri-siri kuliah yang kita lalui. Amin, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan psikologi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan bincangkan pada malam ini berkenaan dengan memahami konflik antara dorongan ataupun motivasi, yang mana dalam kuliah yang lepas kita dah bahaskan tentang apa itu dorongan memiliki, dorongan bersaing, dorongan yang kita bincangkan seksual dan sebagainya, fitrah manusia. Dan pada malam ini juga tajuk yang sangat penting untuk kita fahami, kerana dalam hidup kita ni akan ada konflik. Akan ada konflik yang kita akan lalui, semua orang akan lalui. Kalau orang rumah tangga pun mesti ada konflik dia. Orang yang bekerja pun mesti ada konflik dia. Orang yang ada harta pun mesti ada konflik dia. Mesti ada pertembungan yang perlu dia membuat pilihan di antara dua perkara yang bertembung, ataupun lebih daripada 2-3 perkara yang bertembung. Kerana dorongan-dorongan yang Allah berikan atas muka bumi ini dalam berbagai bentuk ujian. Sebagai contoh, jika orang dihadapkan kepada dua pengaruh dorongan, maka masing-masing mempunyai kekuatan yang sama. Maknanya, contohlah orang datang dengan kita ni menawarkan sesuatu perkara, si A menawarkan sesuatu perkara, dan kita terdorong untuk mengambil keputusan apa yang si A ni tawarkan. Datang pula si B. Si B pun duduk sembang, duduk kempen pada kita, kemudian menawarkan sesuatu yang kita tengok kedua-dua si A dengan si B ni ada kekuatan yang sama. Jadi kita nak buat pilihan ni, kita ada di konflik. Nak pilih si A ke nak pilih si B? Nak memilih tawaran si A ke nak memilih tawaran si B? Ini adalah konflik yang berlaku dalam hidup kita. Begitu juga bila kita melihat kehidupan kita sebagai seorang Muslim nanti, dia banyak dorongan. Antaranya, kita akan berhadapan di antara dorongan nafsu kita. Nanti nafsu ni dia akan menawarkan sesuatu perkara yang lebih kurang menyebabkan kita ni akan rasa lebih elok kita pilih nafsu. Sebab tu orang menggunakan istilah kadang-kadang tak apa, hidup hanya sekali, boleh bertaubat lagi, panjang umur insya-Allah, nanti sampai masa nanti kita kembalilah kepada Allah. Ini maknanya dia konflik tu berlaku sebelum dia membuat pilihan. Maka sebab itulah dalam memahami perkara ini, maka pakar-pakar membahaskan, dipanggil, ini sebenarnya berkait rapat dengan konflik kejiwaan.
Jadi bila konflik kejiwaan ini ada dalam diri orang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami setiap apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran itu, maka Nabi akan ajar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nak keluar daripada konflik setiap dorongan yang kita akan lalui. Kerana nanti kita akan lihat sebagai contoh di permulaan perbincangan kita ini, penulis dia membawa surah An-Nisa ayat 142 hingga 143 yang bermaksud Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud yakni riak dengan solat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang yang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Maka dalam ayat ini Allah berfirman menceritakan tentang ini konflik kejiwaan orang munafik. Orang munafik ni dia konflik antara dia nak beriman ke dia nak kafir. Dia tidak memilih untuk beriman, dia tidak memilih untuk kafir. Bila di hadapan orang Islam, maka dia akan nampak dialah paling baik amalannya, dialah paling hebat solatnya, dialah paling bagus bacaan Al-Qurannya, dialah paling bagus setiap amalan-amalan yang ditetapkan dalam Islam. Namun bila di belakang manusia, sebenarnya dia ni bermalas-malasan. Mereka itu menolak hukum-hukum yang sebenarnya mereka di hadapan orang nampak macam terima, nampak macam menyokong. Maka inilah yang Allah kata akhirnya mereka ini Allah sesatkan. Allah sesatkan golongan munafik yang mana mereka ini ada konflik kejiwaan mereka untuk memilih antara beriman ataupun kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan tengok macam mana perkara ini juga menyerat dalam hidup kita, kehidupan kita atas muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan konflik kejiwaan yang dialami orang munafik yang bimbang untuk bergabung antara kelompok Islam dan kafir. Dengan keadaan seekor kambing betina yang ragu untuk bergabung dengan dua kawanan kambing. Sesekali kambing betina bergabung dengan salah satu kawanan kambing, tetapi kambing betina juga bergabung dengan kawanan kambing lain. Kambing betina tidak dapat menentukan pilihan yang pasti untuk bergabung dengan salah satu dari dua kawanan kambing. Jadi Rasulullah mengisyaratkan orang munafik ni, dia tak tahu nak buat pilihan seperti mana kambing. Kambing ni dia mesti pilih satu kelompok saja, dia mesti satu kawanan saja, barulah dia boleh membiak dengan keadaan baik. Tapi orang munafik ni macam ni, dia konflik dia tak boleh nak buat pendirian. Dan itulah yang berlaku dalam masyarakat Islam kita, yang mana mereka ni kalau benda tu halal pun tak berani nak memperjuangkan perkara yang halal tersebut. Bila Allah membenarkan sesuatu perkara, satu hukum hakam, sesuatu kebenaran, maka ada orang Islam ni dia ragu-ragu, dia takut. Dia takut nak katakan benda ni nanti nampak pula kita ni macam sekian. Jadi dia ragu-ragu. Konflik berlaku pada dia. Nak katakan benda ni haram, nanti kata haram kan, orang kata kita sekian pula. Dia takut. Bila Allah mengatakan sesuatu perkara itu haram, maka orang yang tidak ada konflik kejiwaan tetap akan mengatakan haram. Ada orang bila dia bekerja atas dalam mencari rezeki ini, maka kadang-kadang benda itu haram, dia masih lagi tak membuat pilihan yang tak apalah. Itu tak apa. Itu ada orang Islam yang sanggup membuka auratnya untuk mendapatkan rezeki dia, sehingga kan dia buat perkara yang lebih teruk lagi daripada tersebut. Sehingga kan ada yang bekerja di kilang-kilang Arab, ada yang bekerja sebagai GRO, bekerja sebagai macam-macam lagi yang kita kata benda tu haram, tetapi kita tak nak kata benda tu haram. Bila kita contohnya riba itu haram, masih lagi nak juga melabur dalam riba.
terlibat dengan perbankan riba, terlibat dengan insurans riba dan sebagainya. Sedangkan orang yang tidak ada konflik kejiwaan, dia senang saja buat keputusan. Yang mana dia kata ini apa Quran kata, apa Allah kata, halal, halal lah dia. Ini apa Allah kata, Quran kata haram, maka haramlah dia. Salah dan benar itu ditentukan oleh keyakinannya terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, perumpamaan orang munafik itu seperti kambing betina yang bimbang di antara dua kawanan kambing. Sesekali kambing betina itu mengikuti salah satu daripada dua kawanan kambing itu, tetapi sesekali ia mengikuti kawanan kambing yang lain. Riwayat Imam Muslim. Maka konflik kejiwaan yang sering dialami orang disebabkan adanya tarik-menarik antara dorongan, antara keperluan asas dengan hawa nafsu, keinginan keduniaan yang harus dipenuhi di satu pihak, serta dorongan agama dan rohani di pihak lain. Dorongan agama cenderung mengawal dorongan organik dan hasrat indrawi. Apa maknanya? Konflik ini kita akan sering alami dalam kita nak menentukan pilihan kita, kerana adanya dorongan-dorongan yang datang bersama-sama. Kita nak sembahyang, ada dorongan hawa nafsu datang. Ada orang nak sembahyang sekejap lagi ni, tapi Allah telefon pula tengok. Kan kita duduk balik pegang telefon, kita duduk tengok WhatsApp, kita duduk tengok Facebook. Jadi asalnya kita nak menyegerakan sembahyang, asalnya ni nak menyegerakan sembahyang, tapi tek-tek bunyi handset kita tu, terus kita buka. Bila buka, orang hantar video, tengok satu video. Bila lagi buka lagi, buka lagi. Akhirnya nak menyegerakan sembahyang tadi, tewas dah kita. Akhirnya nak segera-segera tu 20 minit, 30 minit, akhirnya kita melewatkan sembahyang kita kerana apa tadi datang. Itu dipanggil konflik itu berlaku. Kerana apa? Ada dorongan hawa nafsu tu datang terhadap apa yang kita nak. Jadi nak pergi masjid, nekat dah ni, balik kerja nanti sampai rumah 6.30, sampai 6.30 petang, dah niat dah ni. Kita dah terdorong dah, sebab tadi dengan khutbah dah, contohlah. Bila dengan khutbah hari ni rasa semangat untuk solat secara berjemaah, kerana khutbah tadi berkenaan dengan masjid. Jadi tu imam cerita gini, kita boleh mendaki gunung namun kita tak mampu mendaki tangga masjid. Jadi terkesanlah dia pada khutbah tengah hari tadi. Maka dia pun berazam, malam ni aku nak pergi ke masjid malam ni. Tapi bawa lah motor, naik kereta sampai rumah 6.30, sampai tu buka pula TV, ataupun datang pula isteri duduk sebelah, datang pula anak-anak main duduk pula baring atas sofa. Maka datang pula gangguan syaitan. Dorongan tu, syaitan tu, Allah tak apalah, kita nak berubah ni tak semestinya terus kan. Ada lagi masa, paling kurang pergi subuh esok dah pun tak apa. Jadi akhirnya daripada kita punya terdorong untuk pergi ke masjid, duduk ke rumah. Duduk ke rumah, duduk rumah asal nak niat pergi masjid. Semayang maghrib pun nanti pukul 8, 8.30, 8.40 dah masuk isyak. Jadi sampailah mana niat nak pergi masjid, lah semayang maghrib pun di akhir waktu. Ini yang kita kena faham. Konflik tu macam-macam berlaku kerana apa? Banyak dorongan-dorongan yang menyebabkan kita akhirnya terkorban dengan segala dorongan yang lain. Kita nak bersedekah hari Jumaat dengan niatlah tadi nak bersedekah, lalu saja masuk saja pagar masjid, ada setengah tempat masjid tu, di luar masjid ke dalam masjidnya ada orang berjual beli kan. Alamak, tengok ada mangga pula, mangga asam boy pula, alah tengok ada roti john pula, kemudian tengok ni pula. Asalnya nak sedekah tadi RM10, abah beli dulu lah. Akhirnya RM10 itu dorongan. Maknanya kita dah terdorong untuk bersedekah, tapi ada lagi dorongan berlawanan. Maka disitulah berlakunya konflik. Akhirnya ramai kalau yang tewas tadi, mana akhirnya dia beli. Tidak lah, tak boleh.
bawa ni pun memang tak bawa dompet lah, sebab kita dah tinggal dalam kereta ke ataupun rumah kita dekat, memang tak bawa dompet, memang bawa RM10 itu saja. Niat nak disedekahkan dalam tabung masjid. Sampai aku kena roti john RM5.5, ada lagi RM4.5. Makan pula, dagang air pula, belilah RM1.5. Daripada RM10 masuklah juga, tapi RM3. Inilah banyak sangat pilihan-pilihan, dorongan-dorongan yang berlaku dalam hidup kita nanti, yang menyebabkan kita tak tahu nak buat keputusan yang sebaiknya bila mana kita tak ada panduan. Maka sebab itu Nabi SAW memberikan gambaran ini pada awal tadi. Ada orang dia nak bagi pada mak ayah kat kampung, nak bagi sangat, dah boleh gaji ni bang, kita bagi kat mak kita sikit, bagi ayah, ataupun kita nak niat dah nak membeli hadiah pada ibu bapa kita, tapi dah masuk gaji, sudah masuk hari pertama, tak apalah, hari nanti tunggu 2 hari lagi lah kita transfer. Masuk hari kedua, tunggulah esok lah. Tapi malam tu dah pergi ke shopping kompleks, nampak rasa berkenan lah pula dia buat sale potongan 70%, 30%. Makna akhirnya tadi, dunia tadi tu masuk menjadi konflik. Kita terdorong juga, tak beli ni kan, rugi ni, entah inilah sale yang terakhir dia nak bagi potongan ni. Sedangkan dorongan awal kita sebelum masuk gaji tu nak bagi dah kepada hadiah, kepada mak, kepada ayah, kepada sesiapa yang kita nak bagi. Tapi akhirnya kita pun beli, tak apa lah bang, bulan depan ada lagi, tunggu gaji bulan depan. Akhirnya berlakulah perkara tersebut. Ini yang kita namakan konflik. Dalam suami isteri pun begitu juga kan. Suami dia berfikir balik nanti ni kita kena duk fikir ni, isteri ni penat ni, dah bekerja, kemudian anak kecil menyusu lagi, balik ni paling kurang ni kena belilah makanan ni, hello lah awal-awal, kena beli makanan tu. Niat tu pagi, belum balik kerja lagi, nak buat macam-macam, balik nanti nak tolong kemas rumah lah, nak itu nak ini, esok pula nanti bila dah hari cuti kita nak susun sikit rumah macam tu macam ni, macam-macam nak buat ni, niat nak tolong isteri. Tu dorongan yang bagus datang. Tapi bila dah penat hari tu bekerja, duduk sembang pula, dah mula makan pun dah lebih, badan pun dah jadi malah, balik rumah pula malah lah, lambat pula, dah jam, tak jadi rasa nak singgah beli makanan untuk isteri, tak beli pun. Kemudian isteri minta beli barang gula, beras pun tak beli juga. Asalnya isteri tak suruh nak tolong beli, ni isteri suruh pun tak dibeli-beli. Kemudian balik rumah dah penat pula, esok pula malam ni pula tidur lambat, duk tengok internet lah, main game lah apa. Esok bangun pun pukul 10 pun bangun mengantuk lagi, kemudian tidur habis, tak boleh buat apa. Ni maknanya konflik dorongan tadi. Orang akan tewas, banyak ramai orang yang tewas dengan dorongan yang datang selepas pada itu, kerana dia konflik di antara dorongan yang baik dan dorongan yang menghapuskan keinginan yang baik untuk dia lakukan. Maka ini yang diperbincangkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, aku bagaikan orang yang menyalakan api. Ketika api itu menerangi sekelilingnya, api itu menyambar tempat tidur sehingga orang berusaha memadamkan api itu. Namun orang itu menceburkan dirinya ke dalam api itu. Kemudian Nabi SAW berkata, itulah perumpamaan aku dengan kalian. Aku berusaha menyelamatkan kalian semua dari jilatan api, maka hati-hatilah dengan api. Hati-hatilah dengan api, sebab kalian semua berusaha menyelamatkan aku, tetapi kalian menceburkan diri ke dalam api itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka inilah hadis menggambarkan antara konflik keinginan dunia yang berlega di antara dorongan agama dan rohani manusia agar tidak tenggelam dalam jurang hawa nafsu di pihak lainnya. Rasulullah SAW bawa ajaran ini untuk menyelamatkan kita, dan kita terdorong dah untuk menyelamatkan diri kita, dan kita memilih pun untuk berada dalam agama yang benar, agama Islam, agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Namun bila datang dunia, bila datang hawa nafsu, maka akhirnya sanggup kita meninggalkan agama. Sanggup orang meninggalkan sembahyangnya kerana dunia, sedangkan sembahyang itu menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini yang kita katakan orang ini sebenarnya dia yang membakar diri dia sendiri. Sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu untuk menyelamatkan hamba-hambanya daripada segala mudarat atas muka bumi ini. Allah larang itu untuk memberi manfaat, menghilangkan mudarat. Dalam soal makan minum sebagai contoh, Allah melarang untuk mengharamkan binatang-binatang tertentu. Sebab apa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dia bagi tahu awal-awal, kalau dia tak sayang kat kita, makanlah apa benda pun, nanti kamu tangguhlah cerita. Islam datang untuk mendorong umat dia pilih. Bila aku kata haram arak, jangan minum. Bila aku kata haram khinzir, jangan makan. Bila aku kata haram binatang buas, jangan makan. Binatang terbang yang menyambar seperti kelawar, burung helang dan sebagainya itu jangan makan. Tapi manusia nak juga makan. Nak juga makan, nak juga. Sebab apa? Dorongan tu. Dorongan hawa nafsu, keinginan tadi mengatasi apa yang diajarkan oleh agama. Sedangkan agama tadi nak menyelamatkan dia, akhirnya manusia susah. Susah akibat apa? Perbuatan dia sendiri. Bila Allah kata jangan, wala taqrabuz zina, jangan dekat dengan zina, jangan. Ini dorongan. Tapi manusia, Allah beri larangan itu kerana apa? Allah tahu ada konflik nanti. Walaupun kita dah ada isteri, tapi kita juga akan terdorong dengan hawa nafsu. Tengok orang perempuan cantik nanti, maknanya cantiknya, dahi licinnya, lawanya, macam-macam. Jadi itu konflik tadi. Sedangkan kita ada isteri, maka ramai mana juga yang terjebak dengan melakukan kecurangan pada pasangannya itu. Sedangkan dia ada pilihan, iaitu sebenarnya dorongan hawa nafsu ataupun keinginan fitrah kamu itu boleh kamu dorongkan kepada isteri kamu, tapi dalam masa yang sama hasutan syaitan hawa nafsu ni kamu juga terdorong kepada wanita yang bukan isteri kamu. Maka ini berlaku konflik. Ada orang dia sanggup melanggar pelacur, ada orang dia sanggup kita kata apa, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mereka ini berada di antara konflik dan mereka tak mampu menyelesaikan konflik yang mereka alami itu. Salah satu di antara keduanya ialah orang cerdik. Ia ini orang yang dapat mengekan dan mengawal nafsu syahwatnya serta beramal untuk kehidupan akhiratnya. Adapun yang lain ialah orang yang dunggu yang tidak dapat berfikiran jernih. Dia selalu mengikuti hawa nafsu syahwat dan tidak beramal untuk akhiratnya. Orang dia ikut hawa nafsu dia, dia ikut saja kehendak dia. Berbeza dengan orang yang cerdik tadi, dia mampu mengekang. Keinginan sama. Semua orang nak duit, tak adalah orang tak nak duit, tak nak kaya raya. Semua orang nak kaya raya, semua orang nak hidup mewah, semua orang nak memiliki kemasyhuran, semua orang nak ada tempat yang tinggi, dimuliakan di kalangan seluruh manusia, nak pangkat, darjat dan sebagainya. Tapi yang membezakan ialah bila mana berlakunya konflik itu, dia mesti, orang yang cerdik ini, dia memilih untuk mengekang hawa nafsunya, mengekang keinginan dia itu, sekiranya perkara tersebut akan mendorong dia melakukan perkara-perkara yang dilarang. Sehinggakan dia sanggup memutuskan silaturahim, sehinggakan dia sanggup untuk menabur fitnah, sehinggakan dia sanggup untuk membuat cerita-cerita yang tidak benar, sehinggakan dia sanggup untuk mengubah sifat semula jadinya daripada perempuan menjadi lelaki, daripada lelaki menjadi perempuan dan sebagainya. Maka akhirnya orang ini konflik hidup dia tersebut menyebabkan dia memilih untuk ikut syahwatnya, untuk ikut hawa nafsu. Sedangkan orang yang cerdik dia yakin melimpahkan rahmat dan rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya manusia. Bila mana kita tetap memilih jalan yang benar, yang kita yakini dengan sifat Ar-Rahmanur Rahim, yang dialah Maha Kaya, dialah Maha Agung, maka orang beriman itu tetap untuk memilih mengekang syahwatnya dan tidak akan mengikut manusia, tidak mengikut hawa nafsu dan tidak mengikut dorongan syaitan. Kerana itulah kejernihan yang ada pada hati orang-orang yang beriman.
Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, orang pandai adalah orang yang dapat menundukkan dirinya dan dia melakukan seluruh aktiviti hidupnya demi kehidupan setelah mati, yakni akhirat. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri dan berharap kepada Allah dengan harapan yang hampa. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Syaibani. Maka ini adalah isyarat kepada daripada Rasulullah tentang konflik yang dialami oleh diri manusia, konflik kejiwaan di antara orang yang beriman dan hawa nafsu mereka. Jadi orang yang beriman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai menundukkan hawa nafsunya. Dia geram terhadap seseorang, dia marah terhadap seseorang, dia nak sesuatu perkara tersebut, dia tanya dulu diri dia, dengan tindakan aku ini adakah memberi manfaat kepada aku di akhirat atau tidak? Sekiranya dengan pilihan yang aku lakukan itu memberikan manfaat kepada aku di akhirat, maka aku akan membuat pilihan tersebut. Sekiranya sebaliknya, maka kita tidak akan memilih. Buat apa untuk kita memilih untuk berdendam, sedangkan memaafkan itu lebih baik untuk akhirat kita? Kenapa kita memilih untuk takabur dan sombong, sedangkan tawadhu itu lebih baik untuk kehidupan kita di akhirat? Kenapa kita memilih untuk kedekut bakhil, sedangkan pemurah itu lebih baik untuk akhirat kita nanti? Kenapa kita memilih untuk kita riya, untuk kita takabur, untuk kita menunjukkan sifat-sifat yang kita kata mazmumah tadi, sedangkan memilih sifat-sifat mahmudah itu akan memberikan kejayaan, manfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Berbeza dengan orang yang iman yang lemah, orang yang tak mampu mengatasi konflik jiwanya itu, maka dia akan pilih untuk memilih dunia. Dia sanggup menggadaikan apa saja, termasuklah maruah yang Allah pinjamkan pada dia. Dia sanggup untuk mensia-siakan nikmat yang Allah beri pinjaman pada dia. Allah bagi nikmat mata, dia guna mata tu untuk dia tipu orang. Allah bagi nikmat tangan, dia guna tangan jari jemari dia tu untuk menyebarkan berita-berita palsu. Allah bagi telinga pada dia itu untuk mendengar, memberikan nikmat telinga itu untuk mendengar ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia duk dengar umpat-umpatan, dia duk dengar fitnah-fitnah, dia duk dengar adu domba, dia duk dengar perkara-perkara yang melalaikan, yang mensyirikkan Allah, menghiburan-hiburan, merosakkan jiwanya. Sedangkan ada lagi pilihan yang lebih baik untuk dia membuat pilihan kepada hari akhiratnya itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka supaya bersikap hati-hati terhadap rayuan dan pujukan kaum perempuan. Rasulullah beri dalam hal ini peringatan pada orang lelaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya dunia ini adalah manisan kehijauan, dan sesungguhnya Allah SWT mewakilkan kalian semua untuk menjaganya. Kemudian dia melihat bagaimana engkau memperlakukannya. Takutlah kalian pada dunia dan takutlah kalian pada perempuan, kerana sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel berasal daripada para perempuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya berkenaan dengan dunia, kerana dunia ni seronok. Semua orang, tak ada orang lah maknanya tak nampak dunia ni seronok. Semua orang nampak seronok. Saya yang cakap ni pun seronok. Kita pergi ke tempat yang lawa, duduk tepi pantai, kemudian naik ke, tengok kereta yang mewah-mewah, tengok motor besar, tengok mahligai, tengok istana, tengok tempat yang cantik, macam-macam kita tengok ni. Allah seronoknya. Tengok orang pergi pemain salji, tengok orang pergi berjalan sana sini. Kita pun ada keinginan, kita nak dunia tu.
Kita nak apa yang ada atas muka bumi ni. Tengok juga perempuan, orang lagi tengok lawanya, cantiknya, eloknya badan dia, ya, tengok mudanya, tengok menggodanya, pandainya dia jaga tubuh badan, tengok langsirnya, pandai pula dia menggolek tubuh badan dia, macam-macam. Datang ujian tersebut, maka disitulah akhirnya menyebabkan kita boleh rosak dengan dorongan duniawi dan perempuan tadi. Sedangkan Rasulullah mendatangkan peringatan-peringatan dan membawa berita-berita gembira yang sepatutnya kita terdorong untuk mendapatkan berita gembira. Rasulullah bawa berita apa? Dia mendorongkan kita ni, baginda mendorong kita untuk dapat syurga Allah. Dalam syurga ni ada sungai-sungai yang mengalir, ada apa bidadari-bidadari yang kamu tak dapat gambarkan kecantikan perawannya. Di syurga nanti kamu akan bertemu dengan pelbagai nikmat yang kamu tak mampu nak membayangkan dengan fikiran kamu, dan hal itu perkara ghaib, dan Nabi bawa berita supaya kita terdorong untuk beramal soleh. Bukan untuk kita ambil dunia ni sehingga kan lekat pada hati kita, lekat pada diri kita. Kita mati pun di dada kita ni duit, pada dada kita ni perempuan, pada dada kita ni kekayaan, pada dada kita ini kemasyhuran, pada dada kita ini darjat dan kemewahan yang kita kejar atas muka bumi ini. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, hal yang sangat besar aku takutkan atas kalian semua ialah harta kekayaan, perut dan kemaluan kalian, serta fata morgana, yakni khayalan yang menimbulkan fitnah. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman. Walaupun dorongan yang datang dengan Islam ni dorongan yang cukup kuatlah, syurga itu cukup hebat, dan dorongan untuk kita takut kepada azab api neraka pun cukup kuat. Dorongan untuk kita takut pada hari kiamat, hari akan datangnya Dajjal, hari akan datangnya Ya'juj Ma'juj, hari yang akan datangnya hari pembalasan pada mahsyar, itu sebenarnya dorongan yang cukup besar untuk kita takut. Namun tetap ada lagi dorongan yang menyebabkan ramai juga manusia tertewas, iaitu pertamanya kekayaan. Ini dorongan. Bukanlah kita kata tak boleh memiliki kekayaan. Bahkan kekayaan ini boleh memberikan banyak manfaat untuk akhirat sekiranya menggunakan kekayaan tersebut fi sabilillah. Tapi ini kebimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah tahu akhir zaman ni orang boleh cakap bila kaya nanti nak sedekah, bila kaya nak sedekah. Jangan haraplah kalau kita tak ada kita tak kaya ni pun kita tak bersedekah. Jangan harap bila dah kaya nanti kita akan bersedekah, kerana nanti akan jadi orang munafik, yang mana mereka ni tunjuk memberi sumbangan itu kerana takut orang kata nanti kamu kaya tapi kamu bakhil. Akhirnya dia memberi infak, memberi sedekah, memberi sumbangan itu takut orang kata kat dia. Begitu juga dia duk pergi travel ke sana sini, ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok dunia. Maka kalau tak pergi umrah nanti orang kata kamu boleh pergi ke sana, kamu boleh pergi ke sini, umrah kamu tak boleh pergi. Akhirnya pergi umrah atas alasan sebab apa? Takut orang kata saja. Ini fitnah yang akan datang kepada kita dalam dorongan untuk menunjukkan bahawa bahaya konflik ini yang menyebabkan kita memilih ke jalan yang salah. Begitu juga perut, begitu juga kemaluan, syahwat, begitu juga khayalan-khayalan yang banyak menimbulkan fitnah kepada kita. Ramai orang hidup dalam khayalan masing-masing. Dia buka saja game tu, dia hidup dalam khayalan dia. Seolah-olah kalau dia main game apa, budak-budak sekarang ni banyak game lah. Maknanya kalau dia lah main game motosikal tu, superbike dan sebagainya, dia lah pelumba tersebut. Kalau dia main game tentang peperangan, tentang apa, dia lah komando yang hebat. Dia lah hidup, dia mesti bersama-sama dengan game itu. Dia tak boleh berpisah. Duduk dalam masjid, masa orang khutbah pun dia duduk buka lagi game tu. Duduk belakang-belakang ni kita cuba tengok anak-anak kita, bukan anak-anak kita, bapa orang tu. Masya-Allah. Sebab apa? Dia rasa fana sangat, khayal sangat dengan benda tu. Dia tak boleh berpisah. Dia tak boleh nak letak tepi tu telefon dia. Dia rasa khayal sangat dengan apa yang dia nak.
teringat-ingat tentang dunia ini. Itulah fitnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli ilmu jiwa moden yang mempelajari konflik antara dorongan menyatakan bahawa konflik dapat diselesaikan jika keadaan yang terjadi menunjukkan bahawa salah satu tingkat kekuatan dari kedua dorongan yang ada lebih besar daripada tingkat kekuatan dorongan yang lain. Dalam keadaan seumpama itu, orang dapat mengarahkan tujuan pada dorongan yang lebih kuat dan menutup kekuatan dorongan lain yang menariknya ke tujuan yang berbeza. Maka ahli pakar jiwa moden ini yang mempelajari konflik kejiwaan ini mengatakan bahawa untuk seseorang itu selesai daripada konflik-konflik ini, maka dia mesti ada kekuatan yang mendorong dia untuk memilih dorongan yang memberikan manfaat kepada dia. Jika tidak, dia akan memilih dorongan yang salah. Di antara kita nak buat perkara maksiat dengan kita nak melakukan ketaatan, bagaimana kita nak dapatkan kekuatan? Jadi kekuatan ini ramai orang tidak cari. Dia duk cari dunia saja, duk cari sehingga kan itu yang dia tak boleh untuk membuat pilihan dalam melakukan ketaatan, sebab dia tak ada kekuatan. Di mana nak dapat kekuatan tersebut? Maka antaranya adalah dengan dia menambahkan ilmu pengetahuan. Maka ilmu ini yang memberikan kekuatan kepada dia dan dia mampu untuk membuat penilaian yang baik bagi kehidupan dia di dunia akhirat. Barulah dia akan berjaya keluar dari konflik ini. Jika tidak, dia akan leka, dia akan lalai. Semalam 2 hari lepas, seorang makcik telefon saya, Assalamualaikum. Dia kata, masalah yang pun dia ni saya nak jumpa Ustaz. Kenapa nak jumpa dia makcik? Dia kata, saya ni ada masalah sikit. Siapa ada masalah? Anak saya, dia kata. Anak saya ni umur 36 tahun, lelaki, anak dia 36 tahun. Dia kata, saya ni baru dapat tahu anak saya ni dia keluar malam, balik pukul 5 pagi. Tapi awal pagi dia dah bersiap nak pergi kerja, pakai nak pergi kerja lah. Rupa-rupanya Ustaz, pada kelas 10 hari tu lagi dia tak kerja. Kelas 10 lagi dia dah tak kerja. Bila kita telefon tempat kerja pun, dia dah tak datang kerja. Tapi tak kena pecat lagi, tak datang kerja. Tapi seolah-olah berlakon pergi kerja. Kemudian maknya bimbang sebab apa? Anak sulung ni umur 36 tahun. Tapi tak tahulah Ustaz, setiap hari macam tu lah. Keluar malam, balik 5 pagi, balik 4 pagi. Dan dia ni saya nak cakap jugalah, saya duk bimbang-bimbang lah. Dia ni berkawan sangat, rapat sangat dengan kawan lelaki dia ni. Jadi saya duk bimbang lah dengan macam-macam. Sekarang kita boleh faham dah tu. Maknanya bukan kawan lelaki, mana yang kita rasa mungkin takut maknya duk syak-syak, takut ada perhubungan antara lelaki dan lelaki. Na'udzubillah. Ini maknanya konflik. Konflik ni sangat berlaku. Ada satu kes lagi, dia datang rumah juga, dia kata, saya faham. Jadi konflik suami isteri. Bila mana nak cerita kes ni, realiti yang kadang-kadang kita duk ingat dalam cerita saja, buat ni benar berlaku. Jadi dah bercerai, suami isteri dah bercerai. Dah bila bercerai, makna nak merujuk balik lah. Suami ni rasa kata insaf, dah bertaubat dan sebagainya. Sebab apa? Ada affair dengan kawan sepejabat dia. Jadi yang perempuan ada affair tu, tunang orang lain dah. Jadi berkahwin lah si perempuan ada affair dengan suami dia ni. Kahwin, okey lah. Maknanya kawan tu pun dah kahwin. Suami pun dah memujuk kata dah insaf, dah bertaubat. Dah kahwin seminggu dengan kawan ni. Si suami yang perempuan yang ada affair ni jumpa satu video berasmara pula dalam kereta. Na'udzubillah min zalik. Kata nak insah ni, tapi masih lagi buat benda terkutuk, dirakam pula. Jadi kita tak boleh terfikir, Allah, kamu dah ada isteri, kamu dah ada anak, kawan tu baru saja kahwin, dah ada suami. Tapi kenapa? Inilah konflik di antara dorongan yang menyebabkan kamu tak fikir tu dosa yang dilaknat, dosa yang besar. Kemudian kamu juga telah membuat satu perkara yang memberi kamu darat pada isteri kamu dan pada anak kamu. Ini yang kita kata memerlukan kekuatan. Ilmu akan menyebabkan, taklim tadi menyebabkan seseorang itu ada kekuatan. Yang keduanya tarbiyah. Tarbiyah ini adalah proses untuk kita didik. Bila kita didik, mestilah memerlukan satu disiplin yang cukup kuat. Bila tak ada disiplin, bila tak ditarbiyah dengan betul, maka tak jadi. Sebab itu ayah kita dulu, dia bukan taklim sahaja, dia tarbiyah kita.
Dan hang tak balik azan maghrib nanti, ini makannya. Itulah tarbiyah. Sebab dia bagi dah pahaman ilmu pada kita, maghrib ni tak boleh, syaitan berkeliaran, kena balik. Macam mana dia didik kita, hang tak balik, makan. Sebelum azan maghrib dah balik rumah. Itu didiknya. Kemudian dia didik pula mesti lepas maghrib saja ramai-ramai pergi mengaji Quran. Pergi mengaji Quran. Jangan duduk di rumah, pergi mengaji Quran. Itulah tarbiyah. Kalau tak pergi mengaji Quran, makan sekali lagi. Begitu tegasnya ayah-ayah kita dalam mentarbiyah. Begitu juga mereka mentarbiyah dalam hubungan kekeluargaan. Tak boleh nak marah depan anak-anak, tak boleh memanggil anak-anak walaupun marah dengan perkataan yang menjadikan itu satu doa. Tak boleh kita nak kata bodoh, tak boleh kita nak kata bangang. Bila nak marah saja, bertuah betul anak aku. Nak marah lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak marah lagi, panggil nama penuh. Kita sekarang Allah Akbar, ini yang kita katakan kerana hilangnya tarbiyah, kita tak ada kekuatan untuk membuat pilihan. Akhirnya kita membuat pilihan mengikut hawa nafsu. Akhirnya kita buat pilihan ikut syaitan. Kita marah sangat pada orang, kita berkenan yang orang jatuh cinta. Ramai mana yang menggunakan ilmu-ilmu pengasih. Banyak kes yang saya sendiri, alhamdulillah dengan izin Allah, kita bantu orang ini yang dia tak sedar dia kena ilmu pengasih. Dia tak tahu tu. Dan satu pertama, kes pertama yang saya 10 tahun lepas lah, kes pertama yang pernah saya handle, itulah orang pertama yang saya rawat selepas saya belajar perubatan Islam ini, lelaki. Saya pernah rawat dia. Sebab apa, dia ni tiba-tiba saja mimpi orang lelaki datang pada dia. Dia kenal lah, maknanya dia rasa seronok, dia rasa cinta ke orang lelaki tu. Dia rasa ini pelik, ini bukan diri aku. Jadi bila kita buat rawatan, kita ruqyah, cek ruqyah dia, barulah benda itu berdialog, bercakap sebenarnya nak ditujukan pada orang perempuan. Jadi kena kat dia. Jadi dia pula teringat kat lelaki itu. Masya Allah. Lepas tu rawat tu alhamdulillah tak ingat dah, tak datang dah. Makna sebab apa? Sebab kadang-kadang kita nak memiliki sesuatu perkara, kita nak memiliki seseorang itu, kita sanggup menggunakan bantuan syaitan, bantuan jin yang kita syirik kepada Allah SWT. Na'udzubillah. Banyak lagi orang guna ilmu hitam, orang guna ilmu penunduk, orang guna ilmu pakai susuk, orang guna ilmu sihir untuk menjatuhkan orang, mencerai-berai orang, dan banyak lagi mana kepilihan-pilihan yang teruk, yang dilaknat oleh Allah, yang mungkar. Sebab apa? Dia tidak ada kekuatan untuk dipilih. Allah itu bukan jodoh aku, maka aku terima seadanya. Dengan redha Allah, itulah kekuatannya. Itu bukan harta milik aku, maka jangan aku berkehendak sangat pada harta orang tu sehingga aku sanggup menipu, aku sanggup itu, aku sanggup ini. Jangan. Maka yang kedua tadi tarbiyah. InsyaAllah asas sekadar itu saja kerana dah isyak. Kita akan sambung dalam kuliah pada minggu depan insyaAllah. Kita akan sambung lagi tajuk yang sama berkenaan dengan bagaimana menguruskan konflik ini yang masing-masing akan berlaku di antara kita nak buat baik dengan dorongan untuk melakukan ketaatan, dengan dorongan buat maksiat. Sebab buka saja telefon kita ni, kita tahu kita nak dengar YouTube tu, mungkin kita nak dengar zikir, nak dengar Quran, nak dengar apa kuliah. Tapi bila buka saja, datang iklan video lain, datang video lain. Itu kita akhirnya Quran tak pun dengar, apa ceramah dalam YouTube pun tak ada, kita duduk dengar macam-macam lah. Itulah antara dorongan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada kuliah akan datang. Wallahu alam. Yang baik datang pada Allah, yang lemah dia sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan rahmat kasih sayang pada kita pada mana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.